kita punya sharing malam ni yang simple-simple saja supaya mudah faham sebab Nur yakin ada yang masih belum faham lagi apa yang sepatutnya kita kena terapkan pada diri kita lah sebagai seorang forever business owner. Okay. Okay, Nur rasa kita dah boleh mula Allahumma salli ala Muhammad. Okay, Kak Najah okay ya? Ha, 30 saat lagi. Cantiknya Kak Daya. Dia nak buat konten lah tu macam gitu. Tak. Baru sampai rumah. Sama lah kita. Macam mana nak buat background ni? Sekejap kita try Ni try background. Picture background. Walau tak ada. Okay, tak ada. Okay lah. Kalau boleh on slide, Nur minta tolong on slide sekejap. Assalamualaikum pada yang baru masuk. Terima kasih. Kak Daya boleh tolong mainkan slide ke? Tadi Nur ada send dekat group. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Tuan Sadiq. Masya Allah. Terima kasih join malam ni. Terima kasih. Nur Abdul Ghani. Siapakah anda? Ada lelaki malam ni. Ya Syikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Pada yang belum kenal Nur lah. Okay, Nur, manager Nur. Alhamdulillah. Tahun ni adalah tahun keempat Nur bersama dengan Forever dan juga bersama dengan ANJ team. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat. Okay, permulaannya Nur sendiri pun sama je macam orang-orang baru. Memang tak reti nak bercakap, apatah lagi nak jadi speaker macam malam ni ataupun sebelum-sebelum ni. Okay, tapi Nur yakin bila kita ada circle macam ni, circle dekat dalam team ni, macam malam ni, okay, waktu kita berkumpul sama-sama untuk upgrade skill, upgrade idea, ilham dan macam-macam lagi. Okay, so terima kasih banyak pada yang masuk. Moga ada manfaat Nur boleh kongsikan malam ni dan Nur harap pada yang ada impian untuk jadi speaker boleh ambil bahagian sebab kita open hari Isnin malam kita open pada yang nak jadi speaker. Tak kisahlah orang baru ke, orang yang dah lama ke, jangan takut untuk jadi speaker. Kita cuba sebab permulaan pun Nur tak pandai pun bercakap. Ada je yang terabur dan sebagainya, Nur nak sangat-sangat ada speaker baru untuk minggu depan, minggu akan datang. So kita boleh bantu sama-sama lah. Sebab semua dekat dalam ni semua dah leader, Kak Hasmah, Syikin, Munira, Nur Abdul Ghani, semualah Kak Hawa, Susanti. Cik Jah ni dah boleh buat kelas ni. Cik Jah minggu depan minggu depan dah ada bulan depan. Ambil bahagian. Cik Jah pun dah hebat dah ni. Dek Nur pun boleh. So hari Isnin malam boleh share skill lah. Tak kisahlah korang ada skill apa.
Okey ke tu? Okey ke slide? Nampak tak slide? Belum nampak lagi. Okey. Nur dah nampak dah slide. Okey, Alhamdulillah dekat Forever ni, okey, dekat sistem kita, kalau tak silap Nur ada banyak tau dia punya rule. Okey, tapi ini yang paling basic, okey, yang kita kena tahu, okey, rule 1 sampai 3 malam ni. Okey, akan datang, okey. Akan datang kita akan pas pada tak kisah. Okey, minggu depan ke minggu akan datang ke korang boleh ambil rule nombor 4 sampai nombor 6. Okey, kita gile-gile. Sebab seronok dengar daripada berlainan speaker. Okey. So kita boleh combine idea dan juga skill untuk sama-sama kita upgrade. Okey, insya-Allah. Okey, boleh refer tau kalau korang rasa, hai Kak Mariam, hai Kak Najah. Okay, kalau korang rasa nak ke depan, nak jadi speaker, korang boleh WhatsApp je korang punya upline. Okay, kita boleh tolong bagi maklumat untuk refer dan sebagainya. Okay. Terima kasih semua. Okay, so next Kak Daya. Terima kasih. Okay, rule yang pertama. Okay, kita ada 3 lah rule malam ni nak share kan. Okay, sebab apa? Bila kita buat sesuatu tu tanpa panduan, okay, rule ni adalah satu panduan ataupun undang-undang. Okay, semua ada. Setiap pekerjaan, semua ada undang-undang. Kita semua tahu. Daripada kita tadika, kita dah ada undang-undang. Bukan tadika je tau. Daripada kita start, kita lahir pun, kita dah ada undang-undang dah. Okay, 1 bulan kena cucuk. Bulan kedua kena cucuk. Kena check berat badan semua. Semua tu dah start dah. Ada rule, ada undang-undang. Okay, dah ada panduan. Lagi-lagi kita dekat Malaysia ni kan. Betapa beruntungnya kita berada di Malaysia. Okay. Jadi keselesaan yang kita ada tu gunakan sebaiknya. Okay. So, rule ni sangat-sangat penting untuk kita terapkan dalam diri kita. Bukan saja kita dengar, kita tulis dan kita lekat, tapi kita kena terapkan dalam diri kita supaya dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, okey, taufan ribut petir melanda pun, kita berpegang dengan rule, kita takkan goyah, kita takkan down, kita takkan berputus asa dan kita takkan sibuk nak keluar ke bisnes lain. Sebab rule ni adalah rule dalam sistem yang dah disediakan untuk kita. Okey, siapa nak jadi pemenang mesti kena terapkan rule ni dalam diri masing-masing. Okey, macam mana pun leader ajar kita, macam mana pun mentor pumpang-pumpang kat kita, tapi kalau kita tak terapkan rule tu dalam diri kita, dia tak jadi. Okey, so next, terima kasih. Sebelum sebelum ada lagi satu. Sebelum. Rule 1. Okey, betul. Okey, terima kasih. Okey, rule yang pertama. Nampak macam mudah je kan sebut. Cik sebut. Masing-masing sebut dekat diri masing-masing. Okey? Jangan putus asa. Yang pertama sekali, jangan putus asa. Dengar dia macam mudah je kan. Jangan putus asa. Alah, kau janganlah putus asa. Cik, orang selalu cakap dengan kita kan, janganlah putus asa. Okey, buat je lah terus. Tapi, apa sebenarnya maksud jangan putus asa pada kita seorang business owner ni? Okey, kena pegang jangan putus asa ni supaya kalau kita berada dalam situasi yang susah, sale tak ada, kita down, orang reject kita, kita pegang pada jangan putus asa tu, kita tak akan give up. Kita akan teruskan. Okey? Jadi, terapkan dalam diri kita, jangan putus asa ni sebenarnya apa untuk kita. Adakah bila orang reject kita, kita terus down, kita terus pop dekat lidah kita, lepas tu kita tak buat.
Jadi siapa yang putus asa, siapa yang stop, siapa yang berpindah ke bisnes lain, okay, itu maksudnya dia tak ikut rule. Bila dia tak ikut rule, dia tak boleh jadi pemenang. Okay. Dan jangan mati. Jangan mati ni kan Allah yang tentukan. Tapi dalam bisnes kita, jangan mati maksudnya kita jangan bunuh diri kita dulu tau. Okay. Belum apa-apa lagi kita dah belum apa-apa lagi kita dah lembik. Okay. So, kita daripada kecil lagi, kita dah diajar untuk bersaing ataupun untuk fight. Okay. Kenapa kita dah besar, kita dah dewasa, kita dah boleh buat keputusan sendiri, kita dah matang, kenapa kita nak mati? Okay. Kena faham, jangan mati ni apa. Okay. Jangan mati ni, kita jangan kita jangan bunuh diri kita dulu, kita jangan sabotaj diri kita dulu sebelum apa-apa terjadi. Selalu ramai yang macam ni. Sebab apa? Overthinking. Ramai yang overthinking. Okay. Sekejap Okay, overthinking ni dia boleh merosakkan diri kita sendiri. Bukan kita je lah. Bila kita overthinking, kita mati. Contohnya lah kan. Kita ni dah leader, kita dah ada downline, kita dah ajak diorang, kita dah ajar diorang buat bisnes macam ni, macam tu, macam mana nak buat sale, berapa keuntungan dapat. Okay, kita dah share dah semua. Okay, tiba satu masa kita mati. Macam mana kita punya anak tim tu nanti? Okay, jadi jangan sabotaj diri kita sendiri. Okay, jangan putus asa. Seterusnya, yang ni yang paling-paling penting, mesti ada inisiatif untuk menghadiri mesyuarat. Okay, sebab apa? Jangan putus asa dan jangan mati ni hadir bila kita tak masuk meeting. Okay, nampak macam simple kan? Tak masuk meeting. Okay, hari ni tak nak masuk lah sebab semalam dah masuk. Ada tak yang macam tu? Mesti ada, betul tak? Okay. Culas, orang kata culas. Sambil lewa, main-main, tak fokus. Sebab tu kita tak nak masuk meeting. Kita rasa benda tu tak penting pun sebab minggu lepas dah ada tajuk yang sama. Betul tak? Okay, ramai yang buat benda ni. Tapi kena ingat, bermula daripada sedikit kita culas, bermula daripada sedikit kita sambil lewa. Okay, jangan putus asa dan jangan mati ni akan hadir dalam diri kita. Okay. Dekat forever ni monkey see monkey do. Kalau kita buat hari ni, downline kita tak mustahil akan buat perkara yang sama. Okay, jadi penting mesti ada inisiatif dan usaha macam mana sekalipun. Okay, sibuk macam mana sekalipun, kita usahakan untuk masuk meeting. Meeting apa? Okay, meeting apa? Korang kena tahu setiap minggu kita ada. Kita dah sediakan jadual. Okay, boleh next slide Kak Daya. Okay. Setiap bulan kita renew kita punya jadual. Okay. Kalau betul-betul kita ikut jadual, kita tak ada masa untuk sambil lewa, betul tak? Lagi-lagi orang yang bekerja. Jadual dia very padat. Padat dan terisi. Sebab semua ni adalah ilmu. Ilmu tu yang bantu kita untuk pergi lebih jauh. Pergi ke mana? Sebab bila ada ilmu, kita tak takut untuk melangkah. Ramai yang takut-takut duduk belakang, tak nak ke depan. Sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Sebab tu dia takut. Okay, dekat forever ni, dekat sistem kita, ilmu tu terlampau banyak. Terlampau banyak. Okay, banyak yang kita belum hadam, belum kaji. Tapi sebab kita tak fokus, kita main-main, sebab tu kita tak libatkan diri kita. Okay? Itu termasuk Nur sendiri. Jadi, malam ni Nur cuma nak ajak kita semualah yang ada malam ni kan. Okay, 13 orang termasuk Nur. Untuk sama-sama fokus balik apa sebenarnya kita kena buat hari-hari. Kita kena buat setiap minggu. Kita kena buat setiap bulan. Supaya kita tak jauh ketinggalan. Okay? Kita tak jauh ketinggalan. Okay? Isnin ada kelas
Selasa ada kelas. Rabu, Khamis ada kelas. Khamis malam tak ada. Kalau tak silap tak ada. Okay? Sabtu ada kelas. So, kita boleh pilih mana yang sepatutnya kita kena ada. Okay? Kalau kita bekerja, pandai-pandai kita susun jadual kita. Kita dah dewasa, betul tak? Kita dah matang. Kita pandai ajar anak kita macam mana nak ikut jadual. Okay, susun atur kehidupan anak kita. Tapi kita, kita masih kucak-kacir. Okay, sebab tu kita kena lakar, duduk sekejap, muhasabah. Okay, apa sebenarnya kita perlu ada kertas. Ada kertas, ada pen, ada pensel. Okay, kalau kreatif lagi boleh main tampal-tampal. Okay. Lakarkan sebenarnya kehidupan kita. Sebab apa? Bila kita ada jadual, kita ada panduan depan kita, okay, kita boleh, apa orang panggil? Lupa dah pula. Okay, try and adjust maksudnya. Try and adjust, bukan try and error. Kita tak nak cuba salah. Kita cuba, kita perbaiki. Okay. Selalunya kalau try and error ni, error tu dia dah tak nak buat dah. Buang lah. Macam tu kan. Tapi try and adjust, kita cuba letakkan dekat jadual kita, panduan kita tu. Okay, kemudian kita adjust. Okay. Minggu ni yang mana aku tak sempat? Kenapa aku tak sempat? Macam mana nak adjust anak-anak masa kita kelas? Contohnya lah kan. Ke kita ada anak-anak ada kelas mengaji ke dan sebagainya, kita adjust. Macam mana aku boleh untuk aku usahakan diri aku masuk kelas. Untuk libatkan diri dalam apa-apa yang Forever sediakan. Okey. Boleh. Nur laju sangat ke? Kalau boleh, kalau okey bagi Nur 9 please. Terima kasih Kak Maria. Alhamdulillah. Okey, boleh tak? Boleh tak? Rule nombor 1. Okey, nampak simple tapi adakah kita benar-benar ikut rule tu? Okey, dalam seminggu di mana usaha kita untuk libatkan diri? Okey, muhasabahlah. Kalau kita belum betul-betul boleh ke depan, sebenarnya kita kurang ilmu. Bila kita kurang ilmu, itulah pentingnya libatkan diri dalam meeting. Okey? Alhamdulillah. So, ni antara kita punya tu lah. Kita punya meeting. Berlambat-lambat. Ya Allah, speaker dah lah yang hebat-hebat. Okey? Korang nak apa lagi? Yang ni kan, kalau korang kat luar, korang kena bayar ribu-ribu tau. Ribu-ribu. Lagi-lagi ni rahsia pikat dan tawan hati pelanggan ni. Korang ingat murah ke? Korang ingat murah ke korang nak belajar kat luar? Okay, dekat sini free of charge. Korang hanya perlu libatkan diri. Okay, berlapang dada dan bawa diri yang positif. Masuk kelas. Nanti korang akan ada ilham, ada idea apa nak buat seterusnya. Okay, korang tak adalah stuck. Apa aku nak buat. Tengok orang dah berjaya. Semua orang boleh buat, asal aku tak boleh buat. Okay, sebab kita kurang ilmu. Masya Allah. Okay, jadi tengok balik jadual kita. Minta kalau yang belum ada jadual kelas kita, korang boleh refer pada leader masing-masing. Masya Allah. Okay, so next. Okay, kita dah habis rule nombor 1. Kalau bebas sebenarnya panjang lagi. Okay, tapi kita kena singkatkan sebab kita nak habis pukul 10 insyaAllah. Kalau awal pun lagi bagus. Sebab kalau banyak-banyak nanti, dia tak masuk sebenarnya. Betul kan? Okay, so, okay, kita dah habis rule nombor 1, kita pergi rule nombor 2. Okay, rule nombor 2 ni pun nampak simple. Okay, jangan bersendirian. Okay, ada tak yang dekat sini suka privacy sangat-sangat? Ada? Okay. Tapi, bila kita dalam bisnes, lagi-lagi bisnes networking, okay, kita buat kerja secara berpasukan. Okay, bila kata berpasukan ni, kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Buat poster seorang-seorang, lepas tu pergi post. Okay,
kita punya team biar je. Lantak korang lah, pandai-pandai lah korang. Okay, tak boleh. Okay, lepas tu kita dapat sale, seronok, happy-happy. Tapi kita tak nak pun bagi inspirasi dekat grup kita. Sedangkan mereka semua tu perlukan semangat daripada circle kita. Kita tak tahu kadang-kadang kita jual satu avocado soup je. Bila kita share dekat grup sebenarnya itu menaikkan semangat orang. Ui, dia jual avocado soup ah. Aku hari ni jual apa? Kan, kadang-kadang ada CCTV kan? CCTV dalam grup kita ramai. Okay? Walaupun satu avocado soup tu itu adalah usaha kita. Jadi kena berbangga. Sebab apa? Bukanlah bangga tu bongkak. Okay? Bangga tu maksudnya hari ni aku ada improvement. Aku jual satu avocado soup, aku kena bagi inspirasi. Orang yang memberi ni, semua orang tahu. Orang yang memberi ni, okay? Dia akan banyak menerima lepas tu. Jadi, okay? Niat tu kena betul lah, lillahi ta'ala. Okay? So, sebab tu, penting sangat-sangat kita berpasukan. Kita buat kerja sama-sama. Okay, kalau kita tak tahu ataupun kita tak faham, boleh tanya dalam grup ataupun jumpa leader kita. Leader akan terangkan. Tu dah nampak dah satu pasukan. Jangan duduk diam-diam. Okay, sentiasa dekatkan diri dengan rakan yang bermotivasi tinggi. Tak salah kalau kita nak sembang dengan subline kita. Okay, tapi mesti perkara-perkara yang positif sahaja. Okay, kalau ada yang gosip-gosip ke, ada yang negatif-negatif tu, okay, kalau boleh elakkan. Sebab dia boleh sampai aura pada kita. Okay, seterusnya, sentiasa dekatkan diri kita dengan rakan yang bermotivasi tinggi ni sebenarnya sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebelum ni Nur pernah merasa, okay, Nur ni dah semangat dah ni nak share ni lepas masuk kelas kan. Nak share, okay, dah semangat nak berjaya lah konon dalam forever ni kan. Okay, tapi bila Nur berada dekat circle yang tak bermotivasi tinggi, tak positif, okay, dia meruntuhkan semangat Nur. Alah, kau buat apa ni? Baik kau relax-relax je. Kau kan dah selesa, laki kerja polis, duduk rumah je lah. Ada ramai sangat-sangat. Alah, setakat jual ubat ketiak, macam mana nak jadi kaya? Okay, ramai. Okay, masing-masing ada cabaran masing-masing, betul tak? Okay, lagi-lagi pembunuh nombor satu kita siapa? Keluarga kita sendiri. Rakan-rakan taulan terdekat kita, best friend kita. Okay, tak semuanya support kita. Okay, walaupun diorang orang rapat dengan kita sebab diorang ni orang yang baik-baik hati. Yang baik-baik hati ni dia suka tengok dulu. Okay, so kita kena positif. Okay, tak kisahlah kau nak cakap apa pun. Aku ada circle yang sentiasa support aku. Sebab tu kita tak boleh duduk sorang-sorang. Kita kena masuk meeting. Dekat meeting kita ada circle. Kita ada kawan-kawan yang sama tujuan, matlamat, impian dengan kita. Okay. Kalau kita nak jadi orang alim-alim, kita pergi dekat tahfiz, dekat madrasah. Okay. Dekat apa? Yang jalan ramai-ramai tu, Nur pun dah lupa dah. Okay. Pengajian suluk lah dan sebagainya kan. Okay. Dekat situ kita boleh jadi orang alim. Kalau kita nak jadi orang yang patriotik, kita duduk dekat mana? Kita tahu kan? Kalau kita jadi orang-orang perubatan, kita duduk circle perubatan. Takkan kita nak pergi duduk dekat tempat lain. Jadi sekarang ni kena sedar kita ni sebenarnya apa? Forever business owner. Duduknya dengan forever business owner yang positif. Okay, meeting kita, circle kita. Okay, jangan duduk dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik, kakak-kakak, bawang putih, bawang merah. Nanti korang down. Okay, Nur dah lalui banyak kali. Betul Kak Susanti, perli tu dah jadi makanan. Okay, tapi kalau kita ada ilmu, kita tak kisah pun dengan semua tu. Sebab tu pentingnya tengok balik rule nombor 1. Kita ikut atau tidak. Kalau kita tak ikut, get ready lah untuk kita down. Okay, down ni bukan mudah untuk kita bangkit sebenarnya. Memang mudah lah kita nak upgrade balik. Okay.
Boleh dapat tak? Kalau boleh dapat, tolong bagi Nur 933. Kelaju sangat ke Nur ni? Pula call Alhamdulillah, terima kasih dua-dua. Okey, seterusnya guna konsep ABC ataupun advisor. Advisor tu siapa? Advisor tu kita lah. Kita orang yang memperkenalkan. Terima kasih. Yang memperkenalkan, yang sharing, yang seronok, yang bangga. Share pasal bisnes kita ataupun pasal produk kita. Okey? Bridge ni siapa? A, B. B bridge tu siapa? Bridge tu kita punya kita punya leader. Okay, kita punya syarikat, kita punya mentor. Seterusnya customer. Okay, customer tu kita punya customer lah. Okay, kenapa? Kak Daya tolong next. Kenapa kita kena guna konsep ABC ni? Apa yang kita dapat bila kita guna konsep ABC ni? Teruskan Nur. Boleh next. Apa Kak Daya gelak? Okey, guna konsep ABC ni. Apa antara konsep ABC ni yang kita ada? Okey. Salah, advisor. Advisor penasihat tu kita punya leader. Kita orang tengah. Maaf. Okey, kita orang tengah-tengah. Okey. Advisor tu macam kita punya upline, kita punya syarikat. Okey, kita punya meeting, kita punya event. Okey. Itu antara kita punya advisor lah. Kita ni orang yang mari sini, jom kita dengar. Mari sini, jom kita join. Macam tu lah kan. So, kita gunakan pengaruh advisor tu. Kita kadang-kadang, kita dah ada ilmu, kita dah ada semangat nak bercakap. Tapi kita tak ada proven. Kita tak ada proven apa kita sebenarnya kita nak tunjuk dekat dia. Okay? Jadi penting kita ada leader, kita ada syarikat yang bagus. Kan? Kita ada macam-macam kan? Daripada support system kita. So, kita gunakan kelebihan yang kita ada tu sebab apa? Sebab apa? Usaha tu sikit. Tapi pengaruh tu yang bawa banyak sangat manfaat dan kelebihan untuk kita. So, tak naklah penat-penat. Kita tak nak hard work sangat. Tapi kita nak smart work. Okay. Sekejap, ada message. Oh, okay. Okay, terima kasih. Okay, jadi Nur nak dengar korang faham tak pasal konsep ABC ni? Kalau faham, tolong bagi 1. Kalau tak faham, terus terang je. Okay, boleh unmute juga sebab kita dalam coaching. Okay, kita dalam kelas yang bolehlah sembang. Okay. Okay, bagus. Dek Nur, bagus. Okay, ada tak yang tak faham? Okay, terus terang. Kalau tak faham, Nur boleh share sikit. Kalau Nur tak dapat sampaikan, kita ada leader kat dalam ni. Okay, Nur pun manfaatkan konsep ABC. Okay, so kalau tak faham, terus terang tak faham dalam chat ataupun boleh unmute. Okay, Nur bagi 5 saat lah, 5 saat. Kalau tak faham konsep ABC, terus terang. Okay, baik. Alhamdulillah, betul semua faham kalau tak gunakan siap. Okay, so konsep ABC ni korang sebenarnya kena bersyukur sangat-sangat kita dalam company dan juga sistem yang mewah, meriah. Sekejap, kapal terbang lalu. Okay, kita ada company, ada sistem, ada leader, mentor yang mewah, meriah. Apa lagi nak cakap? Kepoci, apa lagi? Semua ada. Semua ada. Kalau kita nak cakap kan, semua ada. Okay, jadi gunakan sebaiknya. Kita tak tahu GP. Kita ada
mentor-mentor setiap minggu yang bantu kita untuk GEP kan kita punya customer ataupun prospek. Okay? Jadi gunakan. Jangan bila orang bagi poster suruh share, kita buat tak tahu je. Tak apa, aku je yang masuk. Aku je lah yang masuk sebab aku baru je nak faham. Jangan rugi. Okay? Ada orang cakap ke? Ada yang nak cakap ke tu? Tak ada. Okay, boleh nak teruskan? Betul, Kin. Pengaruh lagi besar. Okay, apa kita sembang tadi? Lupa dah. Okay? Jadi gunakan sebaiknya. Okay? Kalau dapat poster, ingat dapat poster daripada leader kita, ada ajak kelas, jangan masuk seorang-seorang. Okay? Kena ada target, ajak lagi beberapa orang ataupun ramai-ramai masuk sama-sama dengan kita walaupun kita baru nak faham. Sebab kita nak buat kerja laju. Okay, jangan slow. Aku ni nak faham dah lah makan masa. Makan masa lah. Kenyang masa tu. Okay? Tapi kita buat kerja yang cepat. Kita kan online. Online ni adalah pak broadcast, settle. Masuk sama-sama. Okay, besok dah boleh mula dah. Mana kita tahu kan malam tu semua VIP? Kita tak tahu kan rezeki kita. Okay, jadi gunakan pengaruh kita punya poster dah lah lawa-lawa, meriah, cantik. Kita punya event dah lah gempak. Okay, bukannya cikai-cikai ratus-ratus. Kita makan ribu-ribu tau. Ratus ribu untuk buat sesuatu event. Hampir juta. Okay, kenapa kita tak manfaatkan? Orang ramai sekarang tercari-cari bisnes yang dia boleh naik pentas. Dia boleh banyak penghargaan. Ramai orang cari bisnes macam tu. Okay, kita sekarang berada di situ. Siapa suka penghargaan? Nur suka penghargaan. Terus terang Nur suka penghargaan. Kalau korang tak suka penghargaan, korang tak boleh duduk kat Forever ni. Okay? Okay? Suka benda yang meriah, yang penuh penghargaan. Okay? Duduklah dekat sini. Cik Jah suka. Cik Jah memang suka naik pentas. Okay, bagus. Kena ada rasa aku nak juga. Aku pun nak juga. Okay, kena rasa macam tu. Walaupun aku baru hari ni masuk sini. Okay, sebab apa? Keterujaan ataupun passion tu yang bawa kita lebih cepat ataupun lambat. Bukan lambat lah, belum laju. Keterujaan, passion tu. Okay, suka aloe vera. Aloe vera. Macam tu kan. Aku nak tahu apa benda dalam aloe vera tu. Kenapa aku kena minum? Kenapa aku kena share? Okay, kena ada rasa macam tu. Okay, apa sah dia naik pentas? Muka dia je. Aku nak juga apa dia buat untuk naik pentas, dapat naik pentas tu. Okay, kena ada passion, kena ada nak. Okay, nak. Okay, dekat sini kita kena fight. Fight yang positif lah, insyaAllah. Okay? Boleh Cik Jah. Boleh sangat tu. Okay, next slide. Terima kasih banyak-banyak. Okay, sekejap je dah rule nombor 3. Okay, rule nombor 3. 1, 2, korang semua dah faham. Okay, jangan tak buat. Kena rotan nanti. Okay, rule 3. Okay, jangan negatif. Alah, jangan negatif. Senang je. Positif je lah. Alah, yang cakap tu dia sentiasa positif ke? Okay. Kita sendiri pun walaupun kerap masuk kelas. Okay. Tapi kalau kita tak faham, kita tak terapkan kat diri kita, kita pun boleh jadi negatif. Okay. Jadi kena betul-betul pegang pada niat kita lah dengan big why kita. Okay. Jangan negatif. Apa ni? Pasal Shopee pun dah gabrah, dah negatif. Okay. Pasal harga naik pun kita dah negatif. Jangan macam tu. Okay. Sentiasa kena husnuzon ataupun tak apa. Aku kena tahu kenapa benda ni jadi macam ni. Apa yang aku boleh buat untuk aku teruskan ataupun aku improve. Okay. Jadi orang yang
Jadi orang yang sentiasa boleh bertolak ansur ataupun bertoleransi. Macam ni tak boleh, buat cara lain. Kat sini tak boleh, tak okey, pergi kat sini. Yang penting matlamat kita apa. Okey, jangan beremosi. Okey, orang reject dah. Orang pergi dah. Tak apalah, hari ni aku tak nak sharing apa-apa. Siapa macam tu? Okay, nak gelak ni sebab pernah jadi Father Nur sendiri. Okay? Betul. Pasti ada jalan penyelesaiannya. Okay? Kena cari solution lah. Orang yang bertanggungjawab ni dia suka cari solution. Okay? Jangan beremosi ni bukan pada orang yang tak ada ilmu je. Orang yang ada ilmu pun dia suka je nak emosi. Sebab emosi ni apa orang cakap? Dia tak tentu. Dia naik turun. Sebab tu kita kena pandai balance kan. Lagi-lagi kita wanita. Lelaki ni dia kadang-kadang okey je. Okay? Tapi sama-sama kena kawal. Sebab kita dah berkeluarga. Kita dah kadang-kadang dengan anak pun kita dah boleh jadi down. Okay? Tapi jangan beremosi ni sebab apa tau penting untuk kita. Sebab kita nak apa sebenarnya dekat sini. Kenapa kita buat bisnes ni? Kalau kita beremosi, kita tak dapat teruskan apa sepatutnya yang kita nak. Dia macam kad. Dia macam stuckkan kita. Okay? Jangan beremosi. Macam mana sekalipun, jadilah orang yang boleh bertoleransi, boleh tolak ansur, boleh pertimbangkan. Jadi orang yang waras lah senang. Okay? Jadi orang yang waras. Yang dengan semua orang dia boleh. Dengan semua orang dia boleh, apa orang cakap, boleh hidup lah. Dengan ini dia boleh, sebab tu kita penting belajar ilmu NLP kan dengan manager Shikin tu kan. Okay? Dengan orang ni macam mana? Orang ni sebenarnya kalau aku berhadapan dengan dia ni menyusahkan aku nanti ni. Tapi kita tak boleh jadikan dia musuh. Tetap kena jadikan dia kawan. Jadi, okay, macam mana aku nak berhadapan dengan orang yang suka perli aku ni? Ni kan aku kena jumpa juga dia ni. Kan? Okay, macam mana nak berhadapan dengan family? Family kan dah selalu jumpa kan? Kena jumpa juga kan hari raya kan? Kan dia perli-perli aku kan? Alah jual. Sikit-sikit nak jual. Sikit-sikit nak jual. Kan? Macam makcik tu kan? Tapi kita kena banggalah dengan apa yang kita buat. So jangan emosi lah. Let kan? Okay? Sentiasa positif. Okay? Positif ni sebenarnya nampak macam mudah. Tapi positif ni sebenarnya dia kena macam mana dia kena betul-betul subconscious minds kita daripada awal, daripada kita nak tidur, kita dah kena start positif. Okay? Tak payahlah nak berendam air mata tu lama-lama sangat. Okay? So kalau ada sesuatu musibah ataupun sesuatu cabaran, sekejap Sorry bising. Okay, so kalau ada sesuatu cabaran ataupun musibah yang datang pada kita, okay, kekal positif. Malam tu, okay tak apa. Okay tak apa. Allah mesti tolong aku, mesti ada jalan keluar. Start dengan kurangkan berfikir dan lebihkan berzikir. Okay, tak payahlah fikir banyak-banyak. Okay, jangan overthinking. Okay, tapi over zikir. Okay, zikir. Ada banyak jalan keluar untuk kita sebenarnya. Hari ni aku tak ada ilham. Ya Allah, hari ni aku tak ada sale. Ya Allah, macam mana ni? Ya Allah, kan? Okay? Sabar. Relax dulu, okay? Tak payah fikir panjang. Sebab bila kita fikir panjang, kita penat. Mind kita letih. Bila kita letih, kita tak semangat. Kita tak ada passion untuk teruskan. Okay, jadi cut. Okay, kena pandai cut. Bila kita down, kita start nak negatif. Okay, jangan fikir. Okay, start zikir. La ilaha illallah ke, banyak zikir yang kita boleh buat. Sebaik-baik zikir ataupun selawat, okay, pegang satu je. Pegang satu, ulang-ulang. Sebab apa yang kita selalu ulang-ulang, walaupun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar tu, kalau kita amal hari-hari, kita zikir hari-hari, itulah sebenarnya yang paling mustajab.
Okay. Contohlah bismillah je yang kau tahu sebut. Okay, bismillah, bismillah, bismillah. Tak payah nak fikir panjang lah. Kejap lagi mesti ada jalan keluar. Mesti ada ilham, mesti ada idea. Okay, jangan risau. Hidup dekat dunia ni jangan risau. Lagi-lagi kita dalam bisnes ni jangan terlalu risau. Okay, let je sambil tu kita positif. InsyaAllah. Okay, seterusnya. Ada lagi ke slide? Okay, sama lah macam tadi kan. Okay, kita tambah. Lihat pada apa yang anda ada dan sentiasa bersyukur. Okay, tengok apa je yang ada kat kita. Okay, aku belum ada kereta mewah. Aku tak ada, contohlah, aku tak ada proven lagi. Okay, it's okay. Tak ada siapa nak marah kita pun. Kan, kita je yang rasa macam, tak apalah, tak beranilah nak share. Aku bukannya ada apa-apa pun. Macam mana kita nak ada apa-apa kalau kita tak mula? Macam mana kita nak ada apa-apa kalau kita tak mula? So, apa je yang ada kat kita? Kita ada handphone yang biasa-biasa je ni. Okay, gunakan apa saja yang boleh kita manfaatkan dekat handphone tu. Share banyak-banyak, okay. Share, ikutlah kita punya share macam mana kan. Teknik rainbow dan sebagainya tu. Okay. Daripada WhatsApp, daripada handphone cikai-cikai yang Nur pakai dulu, sekarang dah boleh upgrade. Sebab apa? Nur bersyukur dengan apa yang Nur ada. Nur gunakan je. Okay, sambil pegang anak buat demo, itu dah biasa. Okay, takkan kita nak campak anak kita, tolong jaga anak aku jap, aku nak buat demo. Tak kan? So, gunakan je. Ada anak pun layan. Buat demo. Okay, nak buat konten video. Okay, pergi bagi anak tidur dulu. Okay, layan anak. Okay, set. Pukul 3 petang, aku mesti buat konten. So, itu kita ada kan? Kita tak boleh keluar. Jadi gunakan apa saja yang kita ada. Kalau kita boleh pergi buka boot, silakan. Tak ada masalah. Okay? Kalau tak tahu, boleh belajar dengan leader. Dengan mentor kita. Ramai ada kan? Nak buat apa, nak buat itu, buat ini. Semua ada. Okay? So, tak ada alasan yang ada hanya jalan penyelesaian. Nak buat ataupun tak nak buat. Itu sahaja. Okay? Alang-alang nak buat, buat sampai jadi. Okay? Jadi, apa saja yang ada pada kita sekarang ini, okay, kalau belum ada kotak demo, okay. Aku kumpul duit, minggu ni mesti kena beli kotak demo. Mesti kena ada. Okay. Mesti kena ada matlamat lah walaupun kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay. Bila kita nak dapatkan benda tu. Okay. Bila kita nak dapatkan handphone yang canggih sikit. Bila. Okay. Kena ada matlamat. So, dalam pada kita bersyukur tu, kita upgrade sikit demi sedikit. Sebab bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Betul tak? Okay, jadi dengan bersyukur tu kita gunakan sebaik mungkin apa sahaja yang ada dekat kita, ilmu yang kita ada, okay, share dengan jiran sebelah pun tu salah satu cara bersyukur. Okay, hari ni aku belajar, contohlah aku belajar, aku belajar pasal aloe vera contohnya. Aku dah tahu dah, hari ni aku tahu sikit lah. Okay, 8 sifat aloe vera gel. Pergi sembang-sembang dengan jiran sebelah rumah, abang-abang, tahu tak dalam dia ada 8 sifat aloe vera. Time tu kita boleh praktis. Itu salah satu cara kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Abang, dalam ni kan boleh sembuhkan luka cepat. Ada tak family abang yang sakit ke kan? So, tak ada alasan tu tak? Jadi, kita gunakan kita betul-betul nak ataupun tidak. Tu sahaja. Okay, next. Okay, subhanallah. The power of bersyukur, barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, apa sahaja yang ada dekat sekeliling kita ni sebenarnya satu nikmat. Anak ramai nikmat. Suami tak balik-balik nikmat. Apa lagi? Handphone rosak nikmat. Duit tak cukup nikmat. Semua tu nikmat sebenarnya. Tapi kita tak tahu dekat mana kita boleh nikmati benda tu. Sebab kita tak nampak. Kita nampak benda yang lebih baik. Okay? Bila kita bersyukur dengan suami lambat balik, okay, Allah akan upgrade lebih baik. Oh, dia terimalah apa yang aku bagi. Aku nak upgrade lah untuk dia. Okay, itu fitrah. Allah tu sentiasa nak bagi kita. Nak bagi kita. Tapi nak bagi tu bila? Bila kita dah ready. Bila kita dah ready, baru Allah bagi. Dia tak suka kita terkejut-terkejut. Okay? So, next.
Okay, jadi malam ni Alhamdulillah Nur dah habis slide Nur. Okay, Nur nak kita sama-sama upgrade. Okay, bersyukur dengan apa yang kita ada. Malam ni kita berapa orang? 14 orang termasuk Nur kan? Okay, kita sama-sama baca Iqra ni untuk kita upgrade kita punya aura, kita punya semangat. Sebab apa? Bila kita berpasukan, setiap pasukan mesti dia ada moto, visi, mesti ada Iqra, betul tak? Okay, jadi ini Iqra kita, berjaya di forever. Ada yang dalam ni yang tak nak berjaya ke? Yang tak nak berjaya tolong bagi dekat Nur 10 kejap. Nak tengok sikit siapa yang tak nak berjaya dalam ni? Ada tak orang yang nak bagi Nur 10 malam ni? Okay? Nur yakin semua dalam ni termasuk diri Nur sendiri, kita nak berjaya di forever. Jadi bila kita nak berjaya, Iqra ni pegang masuk dalam hati, walau macam mana sekalipun ujian, cabaran, tak ada sen, orang perli, orang kutuk, segala macam. Okay, aku fokus, aku nak berjaya di forever sahaja. Okay, sama-sama. Boleh unmute juga. Okay, boleh? Boleh tak unmute? Boleh. Okay. Cantik. 1, 2, 3. Saya adalah pemimpin forever. Saya adalah pemimpin forever. Forever adalah pilihan muktamad saya. Forever adalah pilihan muktamad saya. Muktamad saya. Saya suka belajar. Saya suka belajar. Saya suka cabaran. Saya suka cabaran. Tak kira apa pun halangan. Tak kira apa pun halangan. Saya suka dengan diri saya. Saya suka dengan diri saya. Saya yakin dengan diri saya. Saya yakin dengan diri saya. Saya pasti berjaya di forever. Saya pasti berjaya di forever. 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 Yes, no limit. Go, go, go. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Next Yes, one. no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Masya Allah. Okay, Nur yakin 14 orang dalam ni, malam ni insyaAllah. Okay, kalau kita ikrar dengan rasa sebab, dengan rasa macam tu kan, passion tu kan. InsyaAllah kejayaan tu, kembang kempis hidung macam Shikin tu, kejayaan tu dah dekat sebenarnya. Cuma kita tahu bila Allah nak bagi je. Okay, kena get ready. Sebab bila kita dah ready, dah ada ilmu, dah bersedia nak bagi dekat orang, masa tu lah Allah akan turunkan apa saja impian yang kita nak. Okay, insyaAllah Nur minta maaf salah silap. Okay, banyak sangat kekurangan daripada Nur. Nur sendiri pun masih belajar. Okay, jadi Nur doakan semua yang ada malam ni berjaya. Terima kasih banyak-banyak mentor, Kak Dayah yang ajar Nur daripada kosong sampai hari ni boleh bercakap. Okay, Kak Najah, Tuan Haji. Okay, bagi Nur peluang untuk bercakap malam ni. Memang cita-cita Nur daripada dulu nak jadi speaker, nak jadi pengacara, nak jadi macam-macam lah. Okay, dekat Forever ni terjadi juga. Dapat juga bercakap. Alhamdulillah. Nur yakin 14 orang ni ada cita-cita yang sama macam Nur. Sebab tu korang jadi forever business owner. Forever business owner kena bercakap. Bercakap dan bercakap. Okay, Nur minta maaf. Okay, Nur nak dengar sikit lah daripada Tuan Haji. Nur tahu Tuan Haji mesti nak cakap macam ni. Allah, hai. Masya Allah. Tiba-tiba kena panggil pula. Ingat nak buka video nak support je. Okey, sekejap. Sebenarnya saya tengah 2 meeting ni sekaligus dengan BO leader lah. BO International Group kan. Leader-leader tengah orang cakap musyawarah. Tengah meeting untuk plan untuk bulan 9, training apa dan sebagainya, apa strategi seterusnya kan. Okay, tak apa. Tapi kita sebagai leader letakkan itu sebagai apa? Sebagai tanggungjawab kita sebagai leader. You ada 2 meeting pun jangan bagi alasan. You ada 1 meeting ke 2 meeting ke, you kena masuk tu 2. Okay? Alright, so thank you. Boleh tutup slide sekejap.
Okay, so thank you Nur untuk ilmu malam ni. Untuk rules 3 sebab saya sangat selalu BO selalu Sifu bagi tahu tekankan benda ni kan. Untuk rules 3 ni adalah bagaimana kita nak bawa diri kita dalam spiritual tau. Okay, boleh tutup slide sekejap ataupun saya stop share sekejap. Saya stop share Okay, sekejap. Alright, okay, thank you. Okay, so kita ni dalam bisnes ni, whatever lah bisnes pun, dalam diri kita ni, kita sebenarnya kan, kita banyak circle tau, banyak circle. Okay, dia akan menentukan kita meletakkan circle ni dekat mana. Kalau ilmu NLP dia lagi besar ni. Minta maaf guru NLP ada kat sini ni. baru graduate kan. Okay, saya baru belajar tapi saya nak kongsikan jugalah. Sebab kita ni dalam dunia bisnes, kita letakkan diri dalam satu circle tau. Okay, sebab circle tu yang akan menentukan hala tuju kita. Mindset kita macam mana, pergerakan kita macam mana, action kita tau. Okay, so dunia ni kan, kalau siapa pernah dengar comfort zone dan juga stress zone ataupun panic zone, dia ada 3 circle. Saya buka sekejap lah bagi kurang clear sikit. Sekejap saya search sekejap. Okay, sekejap Alright. Okay, nampak tak slide saya? Okay, ini adalah konsep kita panggil dalam NLP adalah minda circle kita lah. Okay, sebenarnya yang menentukan tindakan kita tidak buat sebenarnya adalah kita sedang berada di comfort zone. Comfort zone ni sangat bahaya. Kan? Comfort zone yang sangat bahaya sebab dia adalah satu circle yang sekecil tapi kita punya sekeliling ni sedang menunggu tau. Sedang menghempit kita. Faham tak? Okay. Tapi kalau kita nak berjaya, kita kena keluar daripada comfort zone. Kita panggil strength zone lah. Renggangan lah. Kita nak renggangkan antara comfort zone dengan panic zone. Panic zone ni kan, bila siapa yang berada pada panic zone, dia akan panik. Dia tak tahu nak buat apa. Kan? Jadi apa solution kita buat? Rules yang kita ada ni lah. Kita kena kecilkan circle kita. Mana yang negatif kan, luar yang kita dapat circle negatif kita kena kecilkan. Kan, yang selalu bercakap tentang negatif, yang kita jumpa ramai biawak kat luar tu kan. Kita kena remove, kena buang dah. Kena buang. Okey, kecilkan kita punya circle kawan-kawan kita yang negatif-negatif tu kan. Kita kena perbesarkan sebab bila kita dalam comfort zone kan, kita memang terima benda yang positif. Tapi kita kena besarkan circle kita untuk kita keluar daripada comfort zone. Siapa faham konsep ni? Okay. So bila you dapat keluar daripada comfort zone yang hijau ni kan, baru you akan dapat orang cakap sesuatu yang hebat tau. Daripada apa yang you biasa dapat. Kan macam kita kerja kan. Fikir kalau kita kerja macam saya dulu kerja. Kita makan gaji, kita cocok dinding nombor yang sama setiap bulan. Kan? Kita cocok dinding harimau ke, dinding sotong ke, dinding apa lagi? Unta ke, kan? Tiap-tiap bulan keluar nombor yang sama. Tapi bila kita keluar daripada comfort zone, kita buat sesuatu yang kita tak pernah buat sebelum ni, kita berniaga betul-betul, okay, upgrade skill, upgrade strategi kita. So kita keluar daripada comfort zone. Dalam strength zone ni, renggangan ni, banyak proses dia tau. Proses dia kita belajar lah. Kita belajar upgrade sistem, kita belajar upgrade skill kita, strategi kita. Macam dalam ni kan contoh. Okay? Kita belajar malam ni, apa yang kita belajar? Tentang apa? Kita nak keluar daripada comfort zone. Kan? Yang kita belajar rules nombor 1 sampai nombor 3 tadi daripada siapa? Daripada manager no tadi kan? Rules 1 apa? Jangan orang cakap apa? Jangan tak hadir meeting. Sebab bila kita tak hadir meeting, kita akan automatically akan jadi comfort zone. Kan? Betul tak? So bila kita langgar rule nombor 3 tadi, apa? Kita terima negatif dan sebagainya kan? So kita akan jadi panic zone. So manusia ni, dia tak boleh berada terlalu lama dekat comfort zone, dia tak boleh terlalu lama dekat panic zone ni. Okay? Clear tak? Sebab benda ni yang akan menentukan emosi kita. Emosi kita ni akan menentukan energi kita. Bila energi kita mengalir benda-benda yang negatif, akan menolak rezeki itu hadir. Faham tak? Okay?
So thank you very much untuk Nur, memang sangat-sangat penting benda ni. So selalu tengok leader-leader yang ada sekarang ni tengah betul-betul nak bantu korang. Okay? Macam kita ada GEP setiap minggu kan. So korang kena letakkan speed. Dah tak boleh dah. Macam sekarang ni korang dah terbiasa dengan speed sekarang, kena tambah. Minggu depan kena tambah, setiap hari kena tambah, kena selalu ada strategi untuk tambah. Baik, okay. So yang penting dalam rules 3 ni, yang ketiga-tiga ni kan, yang ketiga-tiga ni you kena ada matlamat. Okay. Kalau you tak ada matlamat, you tak tahu apa bulan ni apa yang you nak sebenarnya. You akan lost. Okay. Siapa rasa macam tu? Kan? Bulan ni sebenarnya aku nak kejar 10 cc tapi bulan ni aku tak buat pun. Kan? Tak boleh. Kan? Dia akan rasa macam, dia akan jadi macam aku dah masuk dalam comfort zone dah. Kan? Comfort zone. Jadi bila tiba-tiba ada call daripada bank, okay awak 2 bulan tak bayar, 3 bulan tak bayar. So secara automatiknya apa? Awak dah terlandas daripada circle awak punya strength zone tu. Dah termasuk panic zone. Daripada situ dah start panik dan sebagainya. So bila dah macam tu, apa jadi waktu bila kita selesa bulan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga tak buat apa-apa. Sedangkan kita nak kejar ni, kan? Nak kejar matlamat dalam forever ni. Semua dalam ni ada matlamat forever kan? Kan? Semua ada nak 5cc, ada nak 10cc, ada nak 25cc. Tapi bila dah hujung bulan, panic zone dah tembus dah. Panic zone dah tembus dah. Okay? So dekat situ baru nak buka mata kan? So masa ni memang sangat-sangat emas lah, kita selalu panggil kan, masa itu emas. So gunakan, okay, lagi berapa hari je untuk closing ni. Okay, macam mana kita punya matlamat, macam mana kita nak kejar 25cc, adakah dah capai, macam mana yang manager ni nak capai eager manager, macam mana you punya track hari ni. You tengok hari-hari, benda tu yang akan menentukan you berada di zone mana. Okay, so hati-hati, okay, selalu ingat jangan terlalu sangat dekat comfort zone, okay, supaya kita tak terlandas dalam panic zone. Okay, so make sure kena pegang betul-betul rules nombor 1, nombor 3 ni, gunakan sebaiknya. Okay, sebab apa? Sebab benda ni akan menentukan diri kita, hala tuju kita dalam kejar matlamat kita lah. Okay, so thank you very much untuk Nur. Okay, macam pagi tadi siapa masuk Teppanyaki, memang sangat-sangat best Sifu share. Sekarang ni industri direct selling ni bukan bermasalah. Kan, direct selling sentiasa naik. You tengoklah bisnes mana lain pun sentiasa naik. Yang bermasalah adalah diri kita. Okay, diri kita sendiri. Okay, orang lain boleh buat, kenapa kita tak letakkan diri kita pun boleh buat juga. Orang lain boleh capai 25cc, dapat capai 10cc, capai manager. Yang baru ni, yang hari ni share ada Aira Halim kan, baru 4 bulan. Baru 4 bulan, 5 bulan di Forever, boleh capai manager. Kita pun boleh capai manager di Forever. Okay, nothing impossible. Letakkan diri kita dalam sentiasa circle yang positif. Okay, keluar daripada comfort zone, jangan terlandas masuk panic zone. Okay, so thank you very much untuk Nur malam ni, untuk ilmu yang sangat penting bagi saya, memang sangat penting lah. Okay, mindset penting, sentiasa upgrade diri kita dengan ilmu. Dan bila ada ilmu mesti kena letak speed. Jangan ada ilmu tak letak speed. Itu bahaya. Umpama kita ada kereta, kita start engine, kita tak masukkan gear. Apa jadi kereta you? Tak bergerak lah. Ya, tak sampai destinasi. Okay, so kena letakkan speed. Okay, setiap kali apa yang kita buat mesti kena ada strategi, sentiasa follow up. Jangan pernah orang cakap keluarlah. Jangan orang cakap oh aku nak relax sekejap. Okey, boleh relax tapi jangan terlalu lama. Sebab benda tu akan orang cakap akan menurunkan you punya prestasi. Okey. Thank you Nur. Okey, so kita closing lah Nur. Bukan tipu closing kan. Saya nak kena closing. Okey, kita closing lah untuk malam ni. So thank you very much semua sekali yang hadir, 15 dekat 15 orang lah. Okey, 15 orang. Malam ni memang sangat luar biasa. So mana yang sekarang ni, waktu sekarang adalah waktu rebound tau, waktu bangkit. Sekarang orang sekarang ni sedang menuju orang cakap
masih terkejar, ramai terkejar untuk masuk forever. So you kena gunakan kesempatan ni. Gunakan kesempatan ni, leveragekan apa yang ada, okey. Gunakan peluang yang ada untuk you capai apa yang you nak matlamat dalam forever. Okey, sebab forever ni memang sedang menyajikan, menghidangkan insentif yang hebat. Anda lihatlah sendiri, okay? Eagle Manager sampai bagi 2 cabin room untuk anda. So siapa yang tak nak? Memang sangat-sangat tak untung. Okay, so thank you semua sekali. Okay, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifara dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wal-'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahu azim. Okey, kita ambil gambar dulu. Esko ambil gambar dah, ambil gambar. Okey, siapa nak buka kamera boleh buka kamera. Kita selfie, kita ambil gambar sama-sama. Okey. 1 2 3. Dah belum? Okay, thank you. Ada berapa hari lagi untuk ke Singapore Rally. So untuk orang Singapore, get ready untuk sambut satu bas daripada Malaysia. Okay, kita akan enjoy di sana. Okay, kita akan celebrate you all. Mana yang dekat sini berdekatan, nak bawa downline pergi ke Singapore, dialu-alukan untuk naik stage. Sebab kat sana boleh dapat pengintirapan. No, tak nak turun JB ke? Saja bakar. Okay, so thank you very much. Buka lagu. Esko lagu ada tak? Tak ada lagu Okay, sekejap saya buka YouTube sekejap. Oh ya, lupa nak cakap lah. Sekarang kita ada lagi berapa hari untuk closing. Okay, untuk yang Merdeka special kan. Merdeka special tu kan, pack tu kan. Memang saya cakap awal-awal dulu, okay, bila HQ buat promosi ni, kita bukannya berebut dalam grup kita je. Kita berebut satu Malaysia. So bayangkan HQ hanya buka 200 set. Untuk hari ni je dah sold out. Okay. Tapi mana yang belum dapat, esok pagi get ready sebab ada yang masuk add to cart tapi dia tak buat pembayaran, dia akan automatic masuk dalam stok balik. So siapa yang nak masih fight lagi untuk mereka special, untuk dapatkan eksklusif bag hijau cantik tu kan. So get ready. Alright. So untuk 3 hari, 4 hari. Tinggal 3 hari lah. 3 hari ni mana yang belum capai 5cc, kena fight. Nothing impossible untuk capai 5cc. Sebab nothing impossible bila masa 3 hari ni boleh dapat 10 VIP. Okay. Doa betul-betul, hantar betul-betul. Kan, hantar dekat Minda separuh sedar ni, dunia quantum kita ni yang baik-baik, aku nak berapa VIP. Okay. Alright, sekejap kita nyanyi sekejap. Mana lagu? Okay, shot. Okay, thank you Nor, thank you semua. Sekejap Millionaire! Kita menang, kita maju, kita menang, kita maju. Yes, no limit, go, 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 Millionaire!
Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Go, go, go. Yes, no limit. Millionaire. Go, go, go. Yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Thank you semua. Bye. Terima kasih semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.